Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Cikgu Suhada. Saya harap semua pelajar sudah bersedia untuk meneruskan kelas sains tingkatan 5. Dan hari ini saya berada di Makmal. Dah lama dah tak datang Makmal. Tapi oleh kerana saya diminta untuk hadir ke sekolah pada hari ini, jadi saya manfaatkan masa saya ada untuk membuat rekod ini di Makmal. Okey, so kita lihat apakah perancangan hari ini yang telah pun saya rancang untuk semua pelajar. Seperti biasa, saya minta pelajar untuk menambah satu lagi maklumat di dalam jadual isi kandungan latihan yang kelima ya. Di sini kita akan belajar tentang 1.3 pencegahan dan rawatan penyakit yang disebabkan oleh mikroorganisma. Kita nak cegah dan merawat penyakit yang disebabkan oleh mikroorganisma antara aktiviti yang telah pun saya rancang. Seperti biasa pada muka surat baharu tuliskan tarikh dan tuliskanlah apakah tajuknya di sini. Yang pertama objektif pembelajaran. Yang kedua nanti saya minta pelajar menuliskan maksud teknik aseptik. Ini berdasarkan slide seterusnya dan juga berdasarkan buku teks lah sebenarnya. Nanti kalau semua pelajar dah ada buku teks kan, jadi boleh rujuk buku teks bersama-sama dengan saya. Dan lengkapkan jadual ini. Jadi boleh pause dulu video dan lukiskan jadual seperti ini. Kita akan ada 5 teknik aseptik ya, daripada pensterilan, pendidihan, penggunaan antiseptik, penggunaan disinfektan dan penggunaan sinaran. Kemudian saya akan minta pelajar untuk tuliskan maksud di sini. Berilah ruang yang cukup jangan kecil sangat, bagi ruang yang besar. Supaya ada ruang untuk maksud untuk setiap pendidihan sehinggalah penggunaan sinaran ni. Dan untuk pensterilan kita ada kaedah tertentu. Di sini ada haba, bahan kimia, sinaran, tekanan tinggi dan penapis. Dan setiap teknik-teknik ini ada peralatan atau bahan yang digunakan. Jadi nanti lengkapkan jadual ini sebaik mungkin. Yang ketiga, kita akan lihat tentang antibiotik. Daripada maksud dia, kerintangan antibiotik tu macam mana, apakah punca kerintangan antibiotik dan kesan kerintangan antibiotik. Okey, jadi boleh pause dulu video dan tuliskan maklumat-maklumat ini. Okey, yang keempat, kita akan lihat tentang kaedah rawatan penyakit berjangkit. Ada jadual di sini. Berkaitan dengan penyakit berjangkit ada 3, kemudian apakah puncanya dan macam mana kita nak rawat penyakit berjangkit ini ya. Dan yang terakhir adalah kerja rumah. Di sini ada 2 kerja rumah, saya boldkan ya. Adalah yang pertama cabaran minda muka surat 41. Nanti tengok dalam buku teks cabaran minda muka surat 41 dan saya nak pelajar semua ulas kenyataan apakah dia mencegah lebih baik daripada merawat dalam bahasa pelajar sendiri, pada kefahaman pelajar sendiri. Okey, ini adalah draft pembelajaran kita pada hari ini. Kemudian kita lihat apakah yang telah pun saya rancang untuk seterusnya. Okey, slide kita bermula dengan di sini kita ada biasalah tema. Masih lagi tema penyelenggaraan dan kesinambungan hidup. Bidangnya adalah bidang mikroorganisma. Standard kandungan 1.3, pencegahan dan rawatan penyakit yang disebabkan oleh mikroorganisma. Dan standard kandungan asas ada 4 di sini. Menjelaskan konsep mencegah lebih baik daripada merawat penyakit yang dibawa oleh mikroorganisma. Menerangkan teknik septik dalam pengawalan penyebaran mikroorganisma. Menjalankan eksperimen kesan antibiotik terhadap pertumbuhan bakteria dan berkomunikasi tentang kaedah rawatan penyakit berjangkit. Okey, seterusnya kita nak lihat objektif pada hari ini. Kita akan ada 3 objektif ya. Menjelaskan konsep mencegah lebih baik daripada merawat penyakit yang dibawa oleh mikroorganisma dengan terperinci. Yang kedua, menerangkan teknik aseptik dalam pengawalan penyebaran mikroorganisma. Dan yang ketiga, menerangkan kaedah rawatan penyakit berjangkit dengan tepat. Untuk yang ketiga tadi, standard kandungan yang ketiga, standard kandungan asas yang ketiga, menjalankan eksperimen kesan antibiotik terhadap pertumbuhan bakteria tidaklah kita buat dalam kelas ini. Saya akan tunjukkan pada kelas akan datang. Jadi tidak termasuk dalam objektif kita. So sebelum kita mulakan kelas kita, nak tengok semakan kerja rumah. Ini adalah kerja rumah yang sangat teliti tulisan dia dan sangat teratur, sangat cantik lah. Jadi kita share. Yang baik kita kena share lah Okey, baik. So, di sini dia minta 2 contoh mikroorganisma berfaedah dalam setiap bidang yang berikut. Untuk perubatan, pelajar ni bagi jawapan DNA recombinant E. coli dan juga Penicillium chrysogenum. Betul ya. Pertanian, Bifidobacteria sp dan juga Nitrobacter sp. Betul. Okey, seterusnya kita ada perindustrian, Lactobacillus bulgaricus dan juga yeast. Okey, juga betul. Nyatakan 2 contoh makanan yang menggunakan mikroorganisma dan namakan mikroorganisma yang betul. Bila ada perkataan dan, maksudnya maklumat dia ada 2. Jadi ada pelajar yang jawab yang depan saja, nama jenis makanan saja. Dan tu, yang itu yang berkesampingan di hujungnya tidak diberi jawapan. Jadi salah lah jawapan tu, tak tepat. Kalau markah 4 jadi 2 je. Rugi sedangkan kita tahu maklumat tu, cuma kita cuai dalam membaca soalan. Jadi dekat sini dia bagi tempe.
Mikroorganismanya adalah Rhizopus oryzae dan yogurt Lactobacillus vulgaris. Okey, betul ya. Sorry. Apakah incoenzyme? Ini maklumat ada dalam nota kita sebelum ni, iaitu merupakan hasil semula jadi daripada sisa pertanian dan sisa buah-buahan atau sayur-sayuran yang diolah melalui proses penapaian. Ya. Berikan kegunaan incoenzim sebagai pembersih bahan berminyak dan juga merawat sisa kumbahan. Okey, seterusnya di sini ada satu rajah dalam buku teks tu, gambar bakteria yang panjang-panjang. Dia suruh kita namakan bakteria ini Lactobacillus bulgaricus. Ini adalah jawapan yang tepat. Nama spesies untuk bakteria ini, gambar rajah tu sama dengan gambar rajah yang ada dalam nota buku teks ya. Tapi kalau pelajar tulis Lactobacillus saja, jawapan dia masih lagi betul, tapi kurang tepat lah. Dia hanya menuliskan nama genus saja. Tapi kalaulah pelajar tu jawab Lactobacillus subtilis, ada bulgaricus ni tukar kepada subtilis. Itu jadi salah sebab itu adalah spesies yang berbeza. Ya. Okey, jadi berikan 3 kegunaan lagi siram. Bagi siram yang dihasilkan menggunakan bakteria yang dinyatakan dalam soalan 4A ni. Okey, membuat kompos, menyingkirkan bau busuk dan menghasilkan enzim. Okey, sangat tepat So, ini adalah jawapan-jawapan yang boleh awak semak dalam buku tulis awak. Sekiranya masih belum lagi menghantar imej kepada saya, bolehlah tuliskan dan raih jawapan-jawapan ini. Sebab kita dah bincangkan hari ini dan macam biasa kalau yang hantar pada saya akan bagilah kata-kata penguat semangat pada awak Dan saya memang akan suka pelajar bila hantar buku hantar kerja, memang saya akan bagi penuguhan kepada yang betul dan pembetulan kepada yang salah. Okey. Kita akan lihat apakah yang kita akan belajar untuk subtopik ini. Di sini pencegahan dan rawatan penyakit yang disebabkan oleh mikroorganisma. Kita tengok budak ini dia disuntik. Dan sebelum disuntik telah pun disapukan dengan ini adalah alkohol. Sebenarnya adalah untuk menyingkirkan bakteria ataupun mikroorganisma yang ada pada kulit. Sebelum ni kita ingat jururawat sapu pada kulit kita tu ingatkan nak bagi ubat kebas supaya tak rasa bila disuntik. Sebenarnya tidak Fungsi utamanya adalah untuk menyingkirkan mikroorganisma yang ada pada kulit kita. Sebab maklumat di sini dia kata tak semua mikroorganisma itu berfaedah. Ada juga mikroorganisma yang berbahaya yang dikenali sebagai patogen yang boleh menyebabkan penyakit. Okey, jadi kita ada satu teknik disebut sebagai teknik aseptik. Di sini adalah prosedur kesihatan yang dijalankan untuk menghalang jangkitan patogen atau menyingkirkan patogen yang sedia ada. Jadi teknik aseptik ini adalah bertepatan dengan ungkapan mencegah lebih baik daripada merawat. So kita ada 5 teknik aseptik kat sini. Kita lihat sama-sama. Pensterilan, pendidihan, penggunaan antiseptik, penggunaan disinfektan dan juga penggunaan sinaran. Okey, kaedah pensterilan di mana proses membunuh atau menyingkirkan mikroorganisma daripada sesuatu objek atau persekitaran. Kita ada 5 kaedah pensterilan dekat sini, sama ada menggunakan haba, iaitu menggunakan autoclave. Kalau kita bagai bahan kimia, guna sabun Kalau pakai sinaran, kita pakai sinaran ultra ungu. Kalau kita pakai tekanan yang tinggi, kita boleh pakai periuk tekanan. Kalau kita pakai penapis, bolehlah gunakan penapis mikron. Okey, ini adalah kaedah-kaedah pensterilan dan peralatan yang digunakan untuk kaedah pensterilan. Di mana kita tahu pensterilan tadi membunuh atau menyingkirkan mikroorganisma daripada sesuatu objek atau persekitaran menggunakan kaedah-kaedah yang saya sebutkan tadi. Okey, seterusnya teknik aseptik yang lain kita ada kaedah pendidihan di mana kita didihkan air pada suhu 100 darjah Celsius supaya semua mikroorganisma itu boleh terbunuh boleh mati. Contoh dekat sini adalah mendidihkan botol susu. Itu adalah perkara biasa yang dilakukan di rumah supaya botol susu bayi sentiasa dalam keadaan yang bersih. Okey, seterusnya kita ada penggunaan antiseptik. Biasalah kita gunakan ubat kuning kalau kita ada masalah luka dan sebagainya. Jadi antara penggunaan antiseptik ni apakah fungsinya? Dia kata adalah bahan kimia yang disapu pada permukaan kulit atau luka untuk mencegah jangkitan patogen. Biasa kalau luka kan, pergi doktor ataupun dekat rumah kita akan letak ubat kuning. Ubat kuning ni nama dia acriflavin ataupun kita ada povadon ataupun alkohol isopropil 70%. Alkohol yang macam di swab dekat kulit kita sebelum kita disuntik tadi. Okey.
Kemudian kita ada disinfektan. Ini biasa juga kita gunakan di rumah untuk mencuci pinggan mangkuk ataupun mencuci lantai, mencuci tandas ya. Juga digunakan pada benda bukan hidup. Jangan guna disinfektan pada kawasan luka itu boleh menyebabkan sel kulit kita akan mati. Klorok contohnya, luka terus tuang klorok, tak boleh. Itu boleh menyebabkan kita luka lagi teruk Tapi disinfektan hanya sesuai kepada benda yang bukan hidup lah. Cadar, tandas, kolam renang. Ini adalah contoh-contoh disinfektan. Okey, ingat antiseptik pada kulit, disinfektan pada benda yang bukan hidup. Okey, sinaran. Ini contoh yang lain yang kita gunakan biasanya di dalam bilik bedah ataupun mungkin kepada sesiapa yang pernah ada adik yang lahir tidak cukup bulan, mereka akan letakkan dalam inkubator yang ada lampu kecil tu, itu sebenarnya adalah sinaran ultra ungu ataupun sinaran mengayon. Seperti sinaran ultra ungu yang mana dia boleh membunuh mikroorganisma. Jadi kalaulah tiada lampu itu, kemungkinan bayi yang tidak cukup bulan tu tadi akan cepat dapat jangkitan sebab bayi itu tiada lagi sistem antibody ataupun antibody dalam badan dia masih lagi sedikit. Okey, itu adalah teknik aseptik. Jadi boleh lengkapkan jadual yang telah pun saya sertakan awal tadi. Dan seterusnya kita nak tengok antibiotik. Apa dia antibiotik? Antibiotik adalah ubat yang digunakan untuk merawat jangkitan yang disebabkan oleh bakteria sahaja. Ingat, antibiotik untuk bakteria sahaja. Biasanya kalau kita dapat jangkitan bisul ataupun ulcer di mulut, doktor akan bagi antibiotik. Sebab kebanyakannya itu adalah disebabkan oleh jangkitan bakteria. Virus tidak boleh dibunuh oleh antibiotik. Okey, antibiotik tidak berkesan terhadap jangkitan virus. Macam saya sebut tadi, seperti demam, tak boleh makan antibiotik, selsema atau batuk. Apakah kerintangan antibiotik? Kerintangan antibiotik berlaku apabila antibiotik hilang keupayaan untuk membunuh bakteria. Antibiotik tu bakteria tu dah immune dah rintang terhadap antibiotik tersebut, menyebabkan seseorang itu dia memperoleh kerintangan antibiotik. Dia makan lagi antibiotik yang sama tetapi masih lagi dapat penyakit tersebut. Itu menunjukkan bahawa mikroorganisma atau bakteria yang ada dalam tubuh badan dia sudah pun mendapat kerintangan antibiotik. Jadi punca berlaku kerintangan antibiotik ini adalah penggunaan antibiotik yang berlebihan. Antibiotik yang dibekalkan oleh doktor sudah habis. Tapi ada antibiotik yang lain mungkin dibekalkan kepada ahli keluarga. Dia ambil antibiotik tu dan makan antibiotik tersebut. Boleh menyebabkan kerintangan antibiotik sebab melebihi dos yang sepatutnya. Penggunaan antibiotik yang tidak tepat, contohnya merawat jangkitan yang disebabkan oleh virus seperti sakit tekak, demam, selsema dan batuk biasa dengan antibiotik. Sepatutnya tidaklah. Ini sakit tekak. Kalau ulcer tu lain. Ulcer tu macam ada lepuhan di bibir tu, itu biasanya disebabkan oleh bakteria. Sakit tekak yang dekat leher ni, contoh macam simptom-simptom COVID sekarang, itu kemungkinan disebabkan oleh virus. Jadi pergi pada doktor, doktor tahulah macam mana cara rawatan dan ubat yang sesuai untuk kita. Tidak mengambil antibiotik dalam tempoh yang ditetapkan. Ini juga boleh menyebabkan kerintangan antibiotik. Bahaya ke kerintangan antibiotik? Dia adalah bahaya kerana kerintangan antibiotik akan menyebabkan kita mudah terdedah kepada lebih banyak penyakit. Sebab kita makanlah antibiotik apa pun, badan kita jadi kerintangan antibiotik tu ada pada bakteria yang masuk ke dalam badan kita. Jadi boleh menyebabkan jangkitan yang lebih banyak lah. Sebab itu bahaya. Jadi sebab itu kalau kita dapat dos antibiotik, makanlah mengikut nasihat doktor. So ini adalah tentang antibiotik. Jelas? Saya harap semua pelajar bersama dengan saya. Ini adalah aktiviti tadilah eksperimen tadi. Kita lihat di sini. Kita tak buatlah dalam makmal, boleh baca di rumah. Nanti in case kalau sudah normal kembali ke sekolah, insyaAllah kita akan buat sama-sama kita nak tengok kaedah rawatan penyakit berjangkit. Alright. Sekejap sebelum saya setting ni. Alright.
Okey, itu adalah kaedah rawatan penyakit berjangkit. Ada 3 kaedah penyakit berjangkit yang dibincangkan dalam silibus kita. Yang pertama adalah pneumonia atau bahasa mudah kita panggil paru-paru berair. Kemudian kita ada penyakit athlete foot, itu yang biasa dekat kaki, ada jangkitan dekat, kita kata melecet apa ke ya, yang dekat celah-celah jari tu, dan dia biasanya dia merebak-rebak lah. Dan yang ketiga adalah kayap. Ini bukan kayap. Kalau pelajar asrama saya, dia kata kayap. Sebenarnya kayap yang sebenar adalah yang tadi tu. Kalau kayap pelajar asrama saya, dia kata kena gigit Charlie tu adalah kayap. Bukan itu adalah gigitan serangga. Itu bukan kayap. Kayap yang sebenar adalah disebabkan oleh virus. Okey? Dan awak dah tengoklah tadi macam mana orang yang ada penyakit kayap. Okey? Baik. So, kita lihat apa lagi yang saya sediakan. Ini adalah semakan kerja rumah tadi. Okey, jadi kerja rumah kita hari ini, cabaran minda muka surat 41, dan ulaslah kenyataan mencegah lebih baik daripada mengubati. Okey, cabaran minda muka surat 41 dan ulas kenyataan mencegah lebih baik daripada mengubati. Cuba kita tengok pada muka surat 41 tadi apa soalan dia. Okey, muka surat 41 ya. 47, 46, 45, 44, 43, 42, 41. Okey, ni 41. Tak ada pula. Sorry ya, bukan muka surat 41 rupanya. Kita tengok satu persatu. Saya tersilap typo lah ni. Ni. Minta maaf ya, muka surat 51. Okey, muka surat 51. Nanti perbetulkan pada draft pembelajaran kita. Kita buat aktiviti cabaran minda pada muka surat 51. Okey, dikatakan sini apakah superbug? Bagaimanakah superbug mungkin dapat dicegah? Okey, apakah superbug? Bagaimanakah superbug dapat dicegah? Okey. Dan seterusnya homework seterusnya saya ulang ya. Yang ini adalah muka surat 51. Dan ulas kenyataan mencegah lebih baik daripada mengubati. Okey, itu ke homework awak. So, saya harap kita dapat mencapai semua objektif di sini. Bolehlah nanti menjelaskan apakah konsep mencegah lebih baik daripada merawat. Okey. Kemudian menerangkan teknik aseptik dalam pengawalan dan penyebaran mikroorganisma dan menerangkan kaedah rawatan penyakit berjangkit dengan tepat. Mencegah lebih baik daripada mengubati atau merawat lah. Saya slash kat sini, atau merawat. Okay, merawat. Okey, baik, itu saja untuk kelas kita pada hari ini. Saya harap awak dapat sesuatu yang baharu berkaitan dengan mikroorganisma, bagaimana cara untuk mencegah penyakit yang disebabkan oleh mikroorganisma, dan bagaimana cara untuk kita merawat penyakit yang disebabkan oleh mikroorganisma. Baik, kita jumpa lagi kelas akan datang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Take care of yourself and bye.